Welcome to the afterlife. Hai, korang bersama dengan aku Fahim untuk segmen Jedasat, dan bersama dengan aku hari ini adalah Izzat dan juga Najmi. Kali ni kita orang akan bersembang mengenai Christopher Nolan sebab filem Tenet yang dah lama delay akan ditayangkan di Malaysia pada hujung bulan 8 ni. Oi, tak sabar ni nak tengok. Minggu ni akhirnya kan. Tapi entah Tenet dah tayang, kita tak tengok lagi. Dia rewind kan? No. Tapi anyway, bagi aku Tenet ni memang seorang kata satu benda yang penting dalam industri wayang. Ya, betul. Sebab kita tahu Christopher Nolan banyak buat Idea dia memang kreatif. Ha. So untuk perbincangan ni kita akan borak mengenai filem yang korang suka dan tak suka yang Christopher Nolan dah buat. Tak kisahlah dalam genre macam mana pun. So kita mulakan dengan Izzat dulu. Okay. Yang aku suka adalah Dark Knight. Dark Knight yang nombor 2. Oh, okay. Dia ada 3 kan. Batman's Begin, Dark Knight and Dark Knight Rises. Aku suka Dark Knight ni sebab masa tu aku rasa Dark Knight keluar sama dengan Iron Man. Tahun yang sama dengan Iron Man. Maknanya and kita kata Iron Man adalah permulaan untuk Avengers kan, semua. Jadi masa tu superhero movie tak ada lagi. And aku boleh kata honestly, superhero movie sebelum Dark Knight aku tak suka. Tak ada yang aku suka. Tak kira Batman Robin ke apa. Even berikut ada Batman Begin. Batman Begin pun nanti aku akan beritahu. Tapi Dark Knight aku suka. Sebab utama aku suka dengan Dark Knight adalah sebab aku tak rasa tu macam filem superhero. Oh, okay. Aku rasa Christopher Nolan buat Dark Knight ni beyond superhero movie. Superhero movie biasa main character Batman tu yang akan jadi utama. Sekarang dalam Dark Knight yang utama adalah Joker. Dia bagi aku tu yang aku selalu cari. Setiap kali aku tengok cerita, tak kira cerita daripada DC ke, cerita dari Marvel ke, aku akan tengok adakah dia kembangkan karakter lain selain daripada karakter utama. Sebab nak kembangkan karakter utama senang, nak kembangkan Adiwira senang. Sebab kau buat benda baik, kau jadi baik lah. Tapi yang penjahat tu, macam mana kau kembangkan? Sebab tak banyak filem yang berjaya kembangkan Joker macam Christopher Nolan kembangkan Joker. Dia kembangkan Avengers Endgame, mungkinlah dia boleh buat Thanos. Aku ada rasa lah apa yang Thanos buat tu adalah betul, walaupun tak semestinya solvekan problem dia. And dia stay tak boleh lawan orang kata Joker punya perspektif. Sebab the way apa yang Joker buat bagi aku adalah Joker nak tunjukkan kat Batman semua orang boleh jadi jahat. Yes. Supaya dia sedar yang Batman ni tak boleh nak judge dia. Faham? Kau tak boleh nak judge aku sebab semua orang boleh jadi macam aku. And cara dia buat, dia berjaya turnkan Two-Face Commissioner apa nama dia? Commissioner Gordon. Harvey Dent. Dia boleh turnkan Harvey Dent kepada Two-Face. And tu walaupun Joker dia cuba buat dua benda kan. Pertama yang ship tu, dia nak macam dia buat banyak eksperimen semata-mata untuk tunjuk kat Batman yang semua orang sebenarnya adalah jahat. Tu yang aku suka. And kapal dia gagal sebab in the end yang prison tu, orang yang dari penjara yang pergi buang remote tu nak tunjuk. Tapi yang tu bagi aku macam technically dia nak tunjuk like a good ending juga. Good ending juga. Tapi yang Two-Face dia berjaya. And pada yang masa sama Batman realise that. Batman sedar benda tu. Jadi dia bagi tahu kat Inspector Gordon, kata jangan bagi tahu orang yang Harvey Dent bunuh orang-orang ni. Sebaliknya bagi tahu dia yang bunuh sebab dia boleh take it. Dia boleh lari daripada polis. Which bagi aku Andy dia memang okay. Sebab dari Batman tu sebenarnya lah jadi jahat juga. Tapi bila hang cakap macam tu kan, hang buat aku ingat balik kenapa aku suka The Dark Knight, which is salah satu bagi aku konsep sebenarnya quote di dalam Dark Knight Rises Dark Knight tersebut Dark Knight yang membuatkan kenapa filem tu bagus. Yang part yang Harvey Dent tu aku teringat he take the best of us and he bring it down into a villains. Yes, and then macam part macam you either die a hero or live long enough become villains yourself kan. Bila part dia cakap jadi villains tu, somehow dia create that, memang dia berjaya lah create that Joker jadi yang memang somehow dia proof. Sebab tu sampai until today Joker tu adalah Joker yang the best ever. And aku suka cerita tu lagi sebab benda tu tak berlaku macam tiba-tiba berlaku. Macam Two-Face jadi jahat sebab dia tiba-tiba dia jadi jahat. Benda tu dah dirancangkan oleh Joker dari awal. Carefully planned for macam mana dia bila dia culik
Rachel dengan dia culik Harvey Dent, dia bagi tahu tempat yang salah Batman. Yes, sebab dia tahu, basically dia tahu siapa Batman sebenarnya. Sebab dia tahu dia ada hubungan dengan Rachel tu, so dia bagi tahu ni tempat Rachel. So dia tahu Batman akan pergi situ, Batman tak akan sempat, Rachel akan mati. And sebab dia tahu dia akan turn Harvey Dent. Itulah yang cakap dia proof someone boleh jadi villain. Sebab dia cakap all you need a little push. Yes, that quote tu. Sebab and kena balik kadang-kadang macam apa yang cakap tu, some people just to want to watch the world burn. That is Joker bukan jahat semata-mata dia nak jadi jahat, which aku at the same time aku rasa dia macam anti-hero kan. Sebab betul, dia nak provekan semua orang sebenarnya jahat. Betul lah, kau buatkan aku rasa macam patut aku macam nak tengok balik tau. Aku nak tengok balik. Sebab betul itu every quotes yang Joker bagi tu memang akan buat kau rasa inspired tau. Macam betul lah apa dia cakap. Tapi bagi aku tu lah, Christopher Nolan dia berjaya create. Dia actually bila kita cakap secara keseluruhan Dark Knight kan, it's not just about Joker. Kita tengok bagaimana from the start Batman sendiri, Batman pun dia push gila-gila kan, sampai tahap dia nak bunuh tau Joker kan. Sampai tahap dia nak bunuh, tapi dia elak je macam yang motor tu hit me, Joker jerit tu. Tapi sebab Joker dia nak proof, dia kata dia boleh buat Batman pun jadi jahat actually. So yes, aku rasa one of the best. Kena tengok balik. Aku rasa lepas Lepas tu cerita yang kau tak suka macam mana pula? Batman Begins. Boleh tak? Aku rasa awal-awal aku tengok Batman Begins, masa tu tak ada superhero movie sangat. Iron Man pun tak keluar lagi. And bila aku tengok Batman Begins tu, aku suka. Awalnya aku suka sebab ni adalah superhero movie. And aku rasa dia adalah typical superhero movie. And aku rasa bila aku tak suka Batman Begins bila Dark Knight keluar basically. Bila Dark Knight keluar, bila aku tengok Batman Begins, aku kata bosannya Batman Begins ni. Macam benda biasa je. Macam mana dia parent dia mati, and Bruce Wayne jadi macam tak menentu, pergi buat jahat apa semua. And bila Ra's al Ghul pun aku rasa watak jahat dia adalah tipikal watak jahat. Aku nak musnahkan Gotham untuk rebuild balik. Aku rasa benda tu dah digunakan berkali-kali nak hancurkan semua and rebuild balik. Macam lah benda tu boleh berjaya kan. So aku tak tahu kenapa penjahat selalu fikir macam tu. And sebab tu aku rasa Batman Begins kurang ngam. And bila aku compare balik Batman Begins tu, aku boleh compare balik dengan semua movie, kebanyakan movie Marvel, jangan marah aku. Kebanyakan movie Marvel selepas tu, dia just typical Adiwira punya movie. Dia tak bawa something special. And Batman Dark Knight aku rasa something else. Sebab tu aku rasa buatkan Batman Begins, mungkin Christopher Nolan masa tu baru dapat IP Batman, dia tak tahu lagi. And bila pergi nombor 2, dia dah tahu apa yang dia boleh kembangkan dia. And bila kita terus juga Rises aku kurang. And aku rasa sebab tu adalah Christopher Nolan sendiri rasa dia dah tak nak buat dah sebenarnya Batman. Dia tak suka, Christopher Nolan ni dia tak suka buat benda yang sama. Selain Dark Knight, dia tak ada prequel, dia tak ada sequel. Semua cerita dia suka buat projek baru. Sebab tu aku rasa Rises tu dia just aku selesaikan basically. Sebab macam habiskan kontrak habiskan macam Game of Thrones season 8 lah. Jangan mention Game of Thrones bagus. Habiskan kontrak aku buat ni, settle lah. Okay, HB macam mana lah? Best dan tak best sekarang sebelum aku nak mula nak list out Christopher Nolan, aku nak cakap Christopher Nolan sebenarnya bagi aku dia adalah seorang yang unik. Dia banyak filem dia dah buat, yang dia direct apa semua. Tapi aku nak cakap berkenaan salah satu yang betul-betul dia kata betul, yang dia betul-betul direct, tapi ni adalah filem indie, which is The Following tahun 1998. So Following ni bagi aku cerita tu pendek sebenarnya, sejam. Dan kalau hampa yang tak tengok lagi, aku showkan untuk hampa tengok. Sebab dia cerita tu dalam sejam 9 minit. So agak pendek. Tetapi cara cerita tu dia sampaikan, dia mempergunakan satu benda yang aku nampak banyak yang Christopher Nolan guna, which is time. Masa datang, garis masa. So cerita tu simple saja. Technically dia seorang watak ni, kita tak tahu pun nama watak dia sebenarnya. Dia sekejap nama dia Daniel, sekejap nama dia Bill. So tapi mostly kita cakap Bill lah. Okay, Bill ni dia follow someone.
dia bosan, dia tak Dia ada bosan. kerja, dia tak ada, dia technically someone yang gagal lah kan hidup kan. So dia tak tahu apa, dia follow someone. Tapi satu hari dia tersilap follow someone yang membagi dia masalah lah, which is kontu perasan, and then kontu ajak dia buat benda yang which is mencuri. Punya kontu mencuri, masuk umur orang mencuri. Tapi apa yang following ni buat aku suka adalah dia sampaikan cerita dalam garis masa yang tak tersusun. Maksudnya aku nak kaitkan juga dengan salah satu contoh yang dia release, which is Memento, di mana Memento dia tayangkan secara terbalik. Warna hitam putih adalah masa yang berterusan, tapi warna yang berwarna masa terbalik kan. Terbalik, so maksudnya kalau nak faham satu tu kena tengok terbalik. Ya, betul. Tapi following ni bagi aku apa yang aku suka sebab dia ada closure. Dia ada macam keterangan yang hang boleh faham. Sebab bila Memento hang kena tengok 2 kali baru hang nak rasa betul-betul faham. So following ni sebab dia terlalu simple, hang tengok sekali pun hang dah faham. Tetapi gaya dia susun time tu, dia membuatkan hang akan macam intrigued, hang nak tahu apa jadi. Macam dia katalah kalau contoh tu A to B, kita tengok macam biasa, mungkin hangpa akan rasa tak best. Tapi apa jadi kalau hampa ambil this section of hidup dia waktu tu, hampa bawa dia ke depan, this section of hidup dia ni hampa bawa ke belakang. So that way dia akan jadi hampa akan linkkan. Dia tak perlu terang, dia tak perlu cerita pun, oh kawan ni buat ni tak. Apa yang dia buat, dia susun time tu berbeza, tapi hampa audience akan discover sendiri apa yang sebenarnya yang berlaku. Dan sebab tu bagi aku Nolan dia berjaya buat orang kata apa, filem yang menyampai penggunaan masa tu yang sangat bagus sekali. Kalau tu memang trademark Christopher Nolan. Dia suka main dengan susunan masa. Betul, dia suka buat penonton rasa confused dan kalau boleh fikir sendiri macam mana jalan cerita tu. Tapi aku suka kalau berbanding dengan Memento aku tak suka sebab memang hang kena tahu dulu apa, technically hang kena tengok 2 kali lah baru nak start faham. Tapi following ni disebabkan cara penyampaian dia dia susun tu, dia macam audience akan pick sikit-sikit. Macam contoh aku ambil satu scene lah, dia ada curi, dia pun curi satu rumah perempuan ni. Tapi dia ambil earring kan, earring lah, denting. Dia ambil satu je, tapi dia sembunyi kat rumah tu. Tapi elok dia main balik, tempat dia sembunyi tak ada. So mana pi? So nanti bila ujung tu baru kita nampak dia punya penyelesaian, dan kita baru kita akan macam kita akan, situ yang berlaku, dan situ rupanya yang aku perasan daripada awal tadi. Itu yang apa yang berlaku. Betul, aku suka konsep filem macam tu. Kau tengok kan ni. So aku tak spoil banyak lah. Memang aku tak spoil banyak. Tetapi bagi aku following ni ringkas. Memang A to B ringkas, tetapi dia, itulah bagi aku projek pertama Nolan yang aku rasa nampak aku tahu dia ni someone yang different. Ya, ada kelainan lah filem dia. Yang filem tak suka lah macam mana? Bila cakap filem tak suka ni, yes, tak semua aku setuju dengan apa yang dia suka. Maybe bagi aku tak cukup entertaining lah kan. Dan salah satunya aku akan cakap Interstellar lah. Why? Sebab apa tu? Interstellar bagi aku suka konsep masa dia, which is hampir masa ni, contohlah masa handuk ke angkasa lepas ni, aku tak ingat the exact time, tapi contoh 1 jam sini bersamaan 7 tahun sini. Aku suka. Tetapi aku tak suka bila dia berlaku time travel tu. Yang dia jumpa anak dia dekat buku tu kan. Waktu tu aku dah macam dia just kurang make sense lah. Yang 1 tahun ke 7 tahun tu tak make sense lah. Tapi kita mungkin orang boleh discuss pasal intern of scientist, scientific fiction. Sebab tapi bila tengok sebelah buku tu dah kira magic dah tu. Rupanya bapak tu yang bagi hint dekat buku. Untuk anak dia solve. Don't leave. Aku tak ingat, aku dah lama dah aku tengok. Tapi aku tengok sekali, lepas tu terus aku macam ni aku tengah tengok Back to the Future ke apa ni kan. Macam tiba-tiba dah, yes, aku tahu bila kita cakap benda science travel ni, semua anything is possible, science fiction kan. But then there's a limit yang aku akan go di mana boleh terima ke tak. Bila kita cakap pasal time masa, gaya masa ni, aku suka benda yang relatif from A to B instead of time travel. Kalau aku nak tengok Interstellar tu untuk contoh time travel, mungkin aku akan suka. Tapi bila aku masuk nak tengok Interstellar tu, aku tak nak
cerita tu ke arah time travel. Bila dia ke arah faham. time travel, dia jadi cerita time travel, dan bila dia punya time travel tu tak make sense lah. So Sebab tiba-tiba dia jumpa anak dah tua, dah ada cucu, dah ada yang tu tak faham. Yang tu okey. Yang tu sebab kita dia, tahu sebab tahun dia kan. Cuma yang sebalik buku tu tak ada orang boleh explain. Macam mana dia boleh jumpa anak dia masa kecil. Yang dia jadi size atom macam mana, sebab dia jadi size buku kecil yang aku macam dah okey. yang konsep 1 jam bersamaan dengan 7 tahun semua tu aku tak ingat exact, tapi yang tu aku suka sebab that way. Yang tu waktu tu Interstellar dah interesting dah. Tapi lah dia masuk time travel tu aku macam dia bagi hint dia masa dia stop here. No, aku tak tak. Bila kau mention itu aku teringat balik kat Interstellar sebab Interstellar aku tengok lepas few years. Lepas few years ditayangkan sebab aku tengok Interstellar tu masa awal dia launch kat Netflix. And during that time aku baru je subscribe Netflix. So bila aku tengok tu aku rasa macam suka sebab aku tak pernah tengok spoiler, tak pernah tengok orang review. So aku rasa suka. Tapi bila kau explain tu, betul aku ada rasa something wrong dengan filem tu. Tapi don't get me wrong lah, the concept of Interstellar dia pun nak solve. Sebab dia pun nak solve resources ke apa atau something. Aku suka in the end anak dia yang motivated untuk tolong, and anak dia yang tolong bina satu dunia baru kan, yang ayah dia boleh visit dia, maknanya anak dia dah tua. Aku suka konsep di mana dia jumpa balik anak dia. Anak dia dah tua, dah macam teknik dia dah nak mati lah. Dia masih muda. Ya tu aku suka, tapi yang aku tak suka cucu dia macam tak kisah pun. Macam dia keluar bilik je. Macam tak ke nak tegur kau. Tapi itulah. Tapi bagi aku kalau dia buang that time travel concept, aku rasa the whole relative time tu bagi aku dah cukup menarik. Dia pun letak time travel tu sebab Lalang dia dah main dengan time is relative apa benda semua tu, macam why not. Lalang nak mengarut kan. Kadang-kadang ada benda yang too much lah. Okay, untuk aku pula, bagi aku one of the best Christopher Nolan movie yang aku tengok berulang-ulang kali adalah The Prestige. Sebab dia adalah satu cerita magician, and kalau korang tak tahu, aku sendiri pernah terlibat dalam dunia magician masa zaman sekolah dulu. Aku banyak main magic. So aku suka tengok filem-filem yang main magic ni. Banyak filem-filem magic yang tak masuk akal, yang terlalu boring. Tapi Prestige, believe me or not, yang dia is one of the best magic film ever. Dia about dua magician yang sedang bertanding atau bersaing antara satu sama lain tau. Bersaing. Seorang ni nak try bongkar rahsia dia nak try bongkar rahsia dia. Yang dalam filem ni dilakonkan oleh Hugh Jackman dan juga Christian Bale, yang mana Wolverine dan juga Batman. So lagi satu benda yang dia twist dalam cerita ni adalah bila dia main clone. Memang aku akan spoil sebab ni dah cerita lama. Kalau korang tak tengok tu salah korang lah. Sebab dia cerita lama. Dia main konsep clone yang mana dia menggunakan teknologi kononnya adalah Nikola Tesla punya teknologi yang buat elektrik. Korang pun tahu Nikola Tesla punya teknologi dia buat wireless elektrik. So dia tunjuk kat situ yang memang dia Tesla dah menjadi wireless teknologi pada zaman-zaman dulu. Tapi rupanya teknologi tu ada side effect, iaitu clone. Dan digunakan teknologi clone tu, Hugh Jackman guna teknologi clone tu untuk buat dia punya magic trick yang keluar pintu A, masuk pintu A, keluar pintu B. Dia baru discover trick tu, sedangkan Christian Bale dah buat trick tu lama gila. Dia tak tahu macam mana. Dan end up baru dia sedar yang selama ni adalah Christian Bale ada kembar. Itu twist yang dia tak tunjuk pada awal sebab dia main dengan flashback. So, memang dia tak main masa, tapi dia main konsep flashback yang berbeza. Buatkan aku rasa wow, sampai watak Hugh Jackman tu dah sampai orang kata dah tak masuk akal. The Prestige tu bagi aku salah satu fokus utama dia yang aku rasa dia berjaya hasilkan satu filem yang baik adalah berkenaan rivalry, iaitu persaingan antara dua pihak. Macam tadi Han cakap kan, yang kata Izzat cakap Nolan dia tak suka buat filem yang sama. Which is kalau kita tengok balik dia punya kebanyakan filem dia macam Batman superhero lah kan, kita tahu. But The Prestige actually pasal rivalry. Macam Interstellar pasal galaksi apa semua. So Inception pasal mimpi kan. So bagi aku Prestige ni, kalau hampa nak tengok macam cerita F1 yang bukan Nolan lah, pasal F1 rivalry antara dua belah pihak. Ada tengok lah, tapi yang Thor berlakon tu. Yes. Itu salah satu cerita rivalry yang aku suka. Best. Tapi Prestige, tapi tu bukan Nolan lah. Tapi Prestige ni itu konsep yang best tu. Dia guna konsep rivalry tu yang aku rasa dia berjaya create that rasa marah antara suspense semua.
Dan macam cakap tadi juga lah, banyak-banyak apa yang dia nak cuba solve apa semua, tapi end up macam sebab apa yang dia buat benda-benda yang tak masuk akal dia buat dalam filem tu pun boleh kata macam kau boleh terima tau apa yang dia cuba buat. Memang dia tak make sense, macam benda memang mengarut gila, tapi benda tu yang buat macam watak tu macam sedar diri yang selama ni dia salah. Sebab tu aku rasa Prestige one of the best movie yang aku rasa 4 kali 5 kali dah aku tengok cerita tu. Memang best. Lepas tu kalau cakap pasal tak best pula, aku boleh kata Dunkirk lah. Okay, sebelum tu aku tak tengok habis pun Dunkirk. Aku tengok Dunkirk 3 kali pun habis. Aku tengok yang kali pertama tengok banyak ni. Korang tak cukup bijak. Korang tak cukup faham. Tak, sebab semua cerita Christopher Nolan mesti ada satu twist ataupun konsep mind blow macam buat kau rasa wow. Dunkirk hanya satu cerita peperangan yang straightforward yang bosan gila. Ada Harry Styles ke? Tak tahu pun ada Harry Styles. Dan aku rasa kalau let's say lah, kalau lah cerita tu banyak kutipan pun, aku sebab banyak orang minat Harry Styles, perempuan minat Harry Styles pergi tengok. Padahal tu just satu cerita perang yang klise je. Tapi itulah bagi aku, bila kita cakap pasal Nolan ni, sebab this is the next movie by Nolan kan. So of course tak semestinya sebab Harry Styles, tapi the reason that aku rasa, bagi aku lah Dunkirk aku pun tak berapa suka juga, sebab this is something new yang Nolan nak cuba buat. Ya, sebab dia tak pernah buat cerita perang kan. And plus dia tak buat cerita perang. Ya betul. Cerita perang kita expect bunuh, terpotong kaki apa semua. Yang ni tak ada. Yang ni just perasaan takut untuk semua tentera. Tak kira side. Yang tu aku suka sebenarnya Dunkirk ni. Tapi itulah Dunkirk ni sebenarnya aku tengok, aku rasa separuh, dan last scene yang aku ingat lah, yang depa lekat dalam kapal tu, which is yang tu aku puji sebab kita nampak depa takut duduk dalam kapal, orang duk tembak kapal tu kan. Padahal orang bukan tembak tahu sebab ada orang dalam tu, depa duk practice kan. So bagi aku that moment macam kita tak tahu bila peluru tu akan kena orang dalam tu. Tapi aku boleh katakan 1917 adalah better version of Dunkirk. 1917 kalau kita nak kait balik sekejap, kalau kita nak tag balik 1917, banyak benda yang aku akan nitpick juga lah. Tak, betul lah. Sebab macam tadi kau cakap Najmi, yang Christopher Nolan suka cuba buat satu kelainan. Dia tak pernah buat genre yang perang. Ya betul, dia bukan cerita perang yang pergi tembak-tembak. Dia fokus kat karakter atau seorang askar yang takut gila kan. Memang satu kelainan, tapi dia still satu cerita perang. Bagi aku this is satu cerita perang yang tak ada twist yang buat kadang-kadang orang bila tahu pasal cerita perang, orang ada expectation. Dia nak tengok benda ni. Tapi yelah, Nolan. Nolan. Sebab Nolan kan dia cuba setiap orang. Tapi kalau aku lah, being typical movie goer aku ni, kalau contoh cakap pasal cerita perang yang aku paling suka, Saving Private Ryan lah. Ya betul. Aku pun nak cakap, aku pun tajuk tadi. Saving Private Ryan bagi aku intense. Salah satu filem perang yang intense, heartbreaking, heartwarming juga, fun, lawak, funny, dan juga entertaining. Daripada A sampai Z aku memang puas. Saving Private Ryan atau Apocalypse Now, aku rasa kekuatan dia tu adalah relationship antara karakter. Dunkirk memang tak ada. Saving Private Ryan aku baru tengok like 2 years ago. Aku baru tengok technically. Baru tengok. Okay, tapi it's still good. Tapi Dunkirk ni, yes, dia sebab of course lah bila kita cakap pasal Nolan, takkan dia nak buat sama macam Saving Private Ryan. Dia nak cuba something yang baru, dan maybe somehow tak sebab macam tadi kita bincang lah, Christopher Nolan punya karakter dia suka buat something yang twisted. Macam tadi dia buka Wikipedia tunjuk yang keluar tangga A, masuk balik tangga A juga kan. Dia suka buat benda yang twisted macam tu. Bila dia buat satu jalan yang terlampau straightforward yang dia macam rasa tak wow lah. Itulah. Okay, dah. Tujuan kita bincang ni sebab nak tunggu pasal Tenet. Apa expectation korang Izzat pasal Tenet ni? Bagi aku senang je. Last villain Nolan adalah Dunkirk. Yang kita kata villain yang biasa, tak ada daripada yang mind blow. Yang sekarang dia kembali ke orang kata root Nolan. Kembali ke root Nolan. Dia buat cerita yang pelik. Sebab so far aku rasa aku tengok trailer Tenet ni basically macam rasa aku tengok trailer Death Stranding. Aku dah cakap biasa. Aku tak tahu. Sampai sekarang tak tahu. Aku tak tahu apa. Bila orang kata time travel, no, bukan time travel.
Tapi bila aku baca macam dia kata, oh kalau macam guna pistol, kau tak menembak, kau ambil peluru. Ya. Ha? Betul. Macam Tak, kalau kau tengok, kalau kau tak tembak, tak adalah peluru. sebab kalau tengok korang cuba korang tengok trailer dia pergi tengah satu tempat tu, tiba-tiba ada lubang peluru kat tingkap kan. Ya, Dia kata dia sebab dia ambil sup dia tu. dalam trailer tu scene terbaik tu yang watak utama tu yang dia training dengan ada perempuan tu, yang you don't use that gun to shoot, you use that gun to capture the bullet. Macam dia tengok. So aku still tak faham macam mana dia berlaku. Adakah dia pergi letak dulu peluru situ, lepas tu dia tembak? Tapi bila kita cakap pasal Tenet ni, yalah macam cakap, this is the next film yang kita nanti-nantikan oleh Nolan dan kita akan expect something different. Dan kita tengok trailer pun kita tak tahu dah apa berlaku. Tetapi sekali lagi kita nampak satu elemen yang sama Nolan guna, which is masa. Betul. Dan time ni, masa memang bagi aku adalah satu specialty Nolan yang aku rasa, bukanlah aku ada high expectation untuk Tenet ni, tapi boleh kata ada high expectation lah. Cuma aku nak tengok bagaimana dia guna that konsep masa, tapi dia cakap bukan time travel. Bukan time Bukan. travel. Dia ada term dia, aku lupa term dia. Dia bukan time travel, dia bukan rewind, tapi ada satu terma baru yang dia buat. Sampaikan aku baca itu, koreografi untuk dia orang gerak-geraknya tu dicipta khas hanya untuk Tenet. Koreografi tu setiap move aksi, sebab aksi pun kau tak kena tumbuk, dia tarik balik kau tumbuk. Semua benda tu dicipta khas untuk movie ni. Macam, itulah. Wow. Dia buat aku terfikir pasal satu konsep fizik. Force dengan kan ada level tu kan, force dengan ada tengah-tengah panggil, aku tak ingat apa. Aku tak ingat lah. Tapi konsep dia buat aku fikir macam, adakah katalah aku nak tumbuk contoh aku sebab Izzat, aku kena klik momentum force tu dulu. Ya. Maknanya aku kena tarik sama laju dengan banyak mana yang aku yang aku nak tumbuk. So maksudnya contoh dia, force dia terbalik. So aku kena tarik dengan laju. Kalau aku nak tumbuh hang kuat, aku tarik laju, dan maksudnya bau hang akan kena that effect tu. Mungkin Mungkin lah. Tapi lepas kalau kita tengok dibang balik trailer slow, sebelum something berlaku dia ada inhale something. Sebab aku fikir benda ni hanya berlaku dalam minda orang yang ambil benda tu, ataupun semua sekeliling dia pun akan nampak benda tu. Macam Inception ada masuk dalam mimpi, cucuk apa semua. Sebab macam Inception, mimpi berlaku dalam mimpi Tapi dia pun cucuk macam something kan, kalau nak masuk kan. So nanti aku tengok kat wayar nanti keluar kredit dulu lah. Direct by Nolan Mungkin dah habis kan. Sebab dia nak cuba, itulah, dia nak cuba something new bila Nolan ni. Kan rewind every film sama style. Tak ada benda main blown pun. tapi bagi aku part yang force tu kita mungkin sebab dia nak terbalikkan dunia force tu. Sebab bila kita nampak ada satu trailer tu yang dia bawa kereta tu kan. Kereta tu daripada accident jadi okey. Betul. Itu yang aku persoalkan. Adakah benda tu berlaku dekat semua orang ataupun orang yang inhale benda tu macam dalam trailer tu, masa dia terbalik tu, kereta lain bergerak linear, macam biasa. Bergerak macam biasa. So maknanya dia je yang turn back. Kalau dia je turn back, buat aku persoalan, adakah benda tu berlaku dalam satu dimensi lain? Ataupun dia berlaku kat situ dan kenapa orang ni tak nampak dia? Atau itu hanya bayangan dia? Ataupun semua benda ni dia terbalik kat satu tempat hospital, consciousness dia. Pula lah siapa kena review. Ya Allah. Tapi itulah bila kita cakap pasal something yang Nolan yang nak cuba something new ni, satu je aku suka Nolan cuba, which is dia buat something yang buat orang sembang. Kita even the trailer macam yang cakap Death Stranding. This is something yang kita tak tahu dan kita ialah bukan benda typical, bukan benda yang selalu yang kita nampak dekat wayang seperti tu apa semua. Dan bila kita cakap pasal sains punya teori, fizik punya teori, kita pun akan kait balik teori-teori dalam Interstellar, dia punya time relative dia pun semua tu. Dan macam kita sembang tadi kan, dan aku rasa Nolan ni sebenarnya agak genius in term of cara dia sampaikan filem. Dia bukan hanya sekadar mengguna kalau filem kan ada plot, ending, closure semua, climax. Dia still guna something yang outside of film in the betul. filem. Dia tak guna macam mana director buat yang standard
A sampai Z. Dia guna macam okay, kita tak Z dulu, C sini, B sana, D sini. Masuk A. Yang huruf lain mana kau cari macam mana kena time bending apa semua. Tapi itulah bila kita tengok time rewind tu pun buat aku teringat macam apa Persia, adakah macam tiba-tiba kau dia boleh activate. Itu yang aku persoalan. Macam bila aku tengok trailer banyak kali tau. Every trailer yang Warner Bros launch dekat YouTube, aku tengok banyak kali sampai ada fan buat the reverse kan trailer tu macam ni Wonder Woman movie. Sebab kalau kau tengok betul-betul music dia pun adalah reverse music. Sebab bila yang seorang fans tu dia buat dekat YouTube baru nampak normal macam. So apa benda yang berlaku sebenarnya kat sini? Kan apa yang sebenarnya tapi yang satu lagi yang aku suka, bukan suka lah, kenapa aku nantikan Tenet ni. Sekarang wayang dah buka. Tapi aku stay skeptical, aku stay takut nak pergi. Tapi so probably Tenet lah yang buat aku okay, kita gamble lah pergi tengok. Pergi tengok kat wayang. And once aku dah tengok once aku tengok Tenet kat wayang, mungkin lepas ni filem hari tu aku pergi okey je, mungkin boleh pergi. So dia akan kick start balik wayang lah. Aku harap Tenet. Sebab aku tengok dekat aku punya Facebook pun, walaupun dah banyak cerita start keluar lah Peninsula macam-macam, semua orang aku nak tengok Tenet juga. Dia pun tak kisah orang cerita delay. So aku rasa cerita ni Tenet ni bagus lah. Christopher Nolan akan jadi mula balik untuk orang start pergi wayang. Lagipun dia hype cerita pada last year kot. Trailer dia keluar dia dah lama dah suruh keluarkan. Kesian lah Christopher Nolan. Dia actually delay banyak kali. Christopher Nolan memang dia dah beritahu dia tak nak keluarkan filem ni dalam medium yang lain. Dia mesti kena masuk wayang juga. Sebab IMAX. Kau tahu dia ada kaitan dengan wayang kan? Tiba-tiba saya keluar kalau tengok wayang biasa korang takkan faham. Kau tengok IMAX juga. Tengok IMAX juga. Sebab dalam IMAX ada sound quality yang boleh tunjukin movie ni. Habislah 2 tiket. Habis lah. Tapi bagi aku itulah bila Tenet ni sebenarnya, bila kita berbalik kepada the delay tu, sebenarnya ada banyak kontroversi yang berlaku dengan Tenet, seperti yang betul yang logo Tenet yang sama dengan logo basikal, syarikat basikal apa tu. Walaupun yang tu technically bukan salah siapa, tapi aku suka the way Christopher Nolan reply. Dia sembang dengan owner logo tu, dia cakap dialog which is somehow bagi aku, yes benda tu memang tak dapat ni dialog kan, tapi aku rasa Nolan tak terlalu douche lah kita handling dia punya filem ni. Dan aku faham kenapa dia nak go ke wayang, sebab of course lah that the best experience. The best experience. Tak, sebab once kalau let's say lah tiba-tiba Nolan, kenapa dia nak wayang, satu experience yang dia perlukan, kena IMAX, kena that 21:9 punya ratio tu wajib, sebab the wide angle perspective tu wajib. Second thing, bila once dia masuk je streaming services, automatically the day after akan ada cerita ompak. Automatically kutipan akan rendah. Macam aku seorang subscribe, nanti aku boleh screen record, aku pergi korang dulu. Itu akan jadi masalah dekat situ. Sebab tu dia nak wayang dulu for few months. Tapi aku rasa Nolan ni dia orang kata orang lama lah. Betul. Dia memang dia scale old school. Tengok je lah dekat mana platform streaming, cerita-cerita Nolan semua masuk after few years dekat wayang Blu-ray. Memang impossible kau dapat streaming. Tapi tak tahu lah sekarang cuma bagi ni kan. Sebab aku ingat quote Nolan, dia kata dia tak suka orang tengok kat mobile. Tapi aku faham lah when bila kita create something, contohlah kalau kita create filem pun, of course kita nak orang experience the best possible way untuk ni. Dan aku rasa Tenet ni boleh katakan kembalinya Nolan ke dia punya trademark style lah. Sebab kita tengok Dunkirk dia lebih pada straightforward. Straightforward. Dan aku rasa Tenet ni lah yang akan buat balik mind aku risau lah. Dunkirk kau komplain tak mind blown lah aku bagi. Aku tak akan reveal. Jangan komplain tak faham. Aku takut satu je. Aku tak suka filem yang mana lepas aku tengok aku kena buka thread Reddit, aku kena baca buku pasal sains ni, aku nak kena study pasal fizik baru aku faham contoh tu. Masalah macam tu kau tak tahu pun kau faham ke tak. Sebab tu perception kau boleh baca banyak, ada kata tapi betul, itu adalah pemahaman orang lain. And Nolan takkan explain. Itulah. Tapi Nolan hanya akan explain lepas dia sampai KPI kutipan yang dia nak. Sebab aku ingat yang Inception yang yang last tu kan. And cara Nolan explain kata tak kisah sama ada tu drink ataupun tak,
Yang penting dia happy. Ya, betul. Tu je dia kata. So dia buat macam open ended to everyone tau. Tapi itulah macam aku tak nak lah satu filem yang mana aku Betul lah, study betul. something untuk aku faham Aku tau. jujur, aku suka cerita mind blown yang macam Christopher Nolan buat. Ini ada mind blown movies yang memang buat aku suka berfikir. Tapi aku tak suka bila aku kena research ni macam mana At cerita least ni. kena ada closure kan. Ya, At betul. least kena ada closure. So bila nak sedapkan hati, baca kemudian, okay, betul lah, closure dia tu boleh accept lah. Jangan tergantung habis gitu. Okay, pandai lah Okay, kau. sebelum kita tamatkan, apa kata kita go for quick anggap apa macam apa ramalan lah filem Tenet ni pasal apa. So kalau aku nak go first, aku rasa filem ni berkenaan depa nak mencuri something, tapi depa guna yang ni technically apa yang dalam sinopsis kan. Tapi teknik tu sebenarnya macam aku cakap tadi, dia terbalikkan force. Sebenarnya tak semua experience. Aku rasa tak semua experience tu sebab dia pakai benda tu baru dia boleh guna tu. Sebabnya dia nak create macam tu. Macam kita tengok trailer yang dia naik tali tu kan, baru tu baru dia naik atas. Ya, betul. Sebab kalau dia nak naik atas, macam mana kalau dia kena tarik tu lambat. So dia terjun dengan laju, lepas tu baru dia force tu terbalik naik ke atas. So aku rasa contoh dia macam tu. Kalau aku pula, aku rasa dia orang ni macam terlantak kat satu tempat. So, Itu semua adalah imajinasi saja. Ni memang contoh Melayu habis. Tak, boleh jadi sebab bila dia pakai benda tu adalah oksigen masuk ke hospital. No Okay, one knows. okay. No one knows. So, boleh tahu semua benda sebab bila masa dia jumpa someone special yang dekat atas kapal pun, kapal dengan ombak semua pun bergerak reverse kan. Boleh kata itu semua imajinasi dia, kerajaan buat something simulation. Oh, dia pun masuk dunia simulation lah. No one knows Okay, sebab okay. Christopher Nolan pun tak pernah buat guna yang high tech macam ni. Kecuali last Inception yang gunakan itu pun mimpi. Tapi what about a simulation, everything is digital, yang kena dengan trend sekarang, AR, VR dan bagai semua. Kalau macam anime orang panggil isekai lah. Aku rasa aku ikut macam Najmi lah. Aku ambil contoh yang accident. Mungkin kereta tu, tapi aku rasa dia boleh determine bila dia nak guna puasa tu. And aku rasa bila dia kena kejar kereta, dia macam macam mana kita nak larikan diri ni. Kita terbalikkan kereta. Maknanya dia sendiri terbalikkan kereta, lepas tu dia reverse balik. So dia Untuk throw off orang yang kejar dia. so create that momentum patah balik. Macam momentum tu lah. So macam dia macam buat aku teringat macam kau cakap tu, Deadpool punya time travel tu. Dia boleh pergi that moment untuk fix. Yes, tapi that moment kalau dia cakap ni bukan time travel, so aku rasa dia betul. guna something force, science sebab science. Reason aku rasa dia tak kata time travel sebab orang lain tak. Orang lain tak undur. Dia je yang undur. Ya, betul. Make sense. Tapi aku rasa dia stay time travel sebab dia sendiri pun. Ya, betul. Tapi macam mana kalau katalah berlaku depan ni kan, tiba-tiba hang undur patah balik. So apakah reaction orang? Itulah aku persoalkan tadi. Apa? Aku persoalkan tadi. Orang lain nampak ke tak benda tu? Kalau kau kata macam kereta tak takkan kereta lain tak horn ke apa benda kan? Betul aku cakap ni simulation. Bila simulation benda tu make sense. Jangan masuk matrik dah. Masuk tapi blue pill, red pill. Boleh jadi dia buat alternatif untuk cerita Matrix yang lagi high CGI semua. Tapi apa yang aku harap sangat-sangat lah, aku tak nak sequel. Aku harap Nolan habiskan yang ni, ending dia dekat ni. Aku Nolan tak nak pernah buat sequel kecuali tak tak nak nak. lah. Itu pun Itu pun sebab dia awal-awal sebelum tu tak ada filem yang besar dia. Dia buat indie satu filem yang pasal pembunuh Insomnia. Which semua aku boleh anggap sebelah indie. So aku rasa dia ambil Dark Knight untuk 3 filem sebab masa tu dia tak ada bargain power. Dia tak boleh nak dia dengan orang lain. So dia buat satu sign dengan Warner So Bros. sekarang dia dah ada power, aku nak buat satu filem je. tapi apa pun mana tahu sebab kita bila cakap pasal publisher adalah Warner Brothers. So aku tak nak dia push macam aku nak satu lagi Tenet. Tenet tu. Tenet. Sampai 10 lah sebab 10. Dah jadi ucapan serius pula. Okay, dah. Jangan basi-basi lagi. So kita dah bincang dah pasal Christopher Nolan. Korang pun dah tahu kita orang punya opinion yang mana best, mana tak best, dan apakah harapan kita dalam Tenet. Yang mana Tenet ni memang macam kita cakap tadi adalah filem yang kita orang semua tak sabar nak tengok. Dah lama dah dia acah buat view trailer macam pasal cerita ni tak keluar-keluar. Harap korang stay rumah. Jangan tambahkan kes COVID, takut wayang tutup balik. Ya. Bagi kita orang yang tengok Minggu ni je. Bagi kita orang tengok dulu. Orang tengok review kita orang dulu.
Baru kau decide. Yes, seperti bila kita akan review Tenet. Aku rasa kalau kita berkesempatan mungkin kita boleh buat spoiler talk juga. Aku rasa wajib buat. Memang kena buat. Spoiler talk kami akan buat terbalik. Benar tak? So minum air, kita ludah air dulu. Janganlah siapa yang tu. Jadi itu saja daripada aku, Fahim. Aku Izzat. Najmi. Jumpa lagi dalam video Jadasat akan datang. Bye. Bye.